Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang ulasan produk Bastard Waffle. Sebelum saya memulakan bicara, ingin saya mengungkapkan sebuah pantun. Hujung minggu santai berjalan ke pusat kota Kediri. Sebelum pembentangan dimulakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama yang diberi Siti Sofia binti Zakaria, nombor matrik 2021668. Yang dihormati Tuan Pensyarah Encik Muhammad Senur bin Awang. Saya dari kelas LM2025 Seksyen 3. Para hadirin sekalian, antara perkara yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah yang pertama, justifikasi pemilihan produk. Yang kedua, latar belakang perniagaan. Yang ketiga, sedutan video temu ramah bersama pemilik perniagaan. Yang keempat, penilaian produk. Yang kelima, penerapan kaedah pemasaran 7P. Yang terakhir, iaitu kesimpulan. Seterusnya, mari kita beralih kepada latar belakang perniagaan Bastard Waffle. Nama bagi perniagaan ini adalah Bastard Waffle yang telah dinamakan oleh pemilik perniagaan itu sendiri. Ianya bertempat di Taman Meru, Jalan Perdana 1, Ipoh Perak. Waktu operasi setiap Isnin hingga Jumaat dari 3.30 petang hingga 7 malam. Tambahan pula, perniagaan Bastard Waffle ini sudah beroperasi hampir 10 tahun. Kesemua produk di Bastard Waffle dijual dengan harga yang mampu milik, iaitu RM3 ke bawah. Oh, jual RM1 je satu? RM1 je satu. Oh, maksudnya budak-budak boleh datang untuk beli satu Boleh. je? Oh, bagus kah? Mesti budak ramai yang suka. datang. Diorang boleh pilih lah pressure yang diorang nak. Kacang. Memang budak-budak suka. Coklat. Budak-budak suka sangat. Para hadirin sekalian, mari kita beralih kepada penilaian produk Bastard Waffle. Kelebihan yang terdapat pada perniagaan Bastard Waffle ini adalah menawarkan harga mampu milik. Ianya tidak kira dari segi golongan kaya ataupun miskin, semuanya mampu untuk memiliki dan membeli produk Bastard Waffle ini. Seterusnya ialah kurang persaingan. Perniagaan Bastard Waffle ini kurang dengan pesaingnya. Hal ini kerana hanya mereka yang menjual produk waffle di kawasan tersebut. Di samping itu, lokasi perniagaan Bastard Waffle ini sangat strategik kerana dekat dengan sasaran pelanggannya tersendiri. Antara kelemahan bagi perniagaan Bastard Waffle ini ialah masalah dari segi waktu operasi yang terhad. Seperti yang kita tahu, perniagaan Bastard Waffle ini hanya beroperasi pada waktu kerja dan waktu operasi juga tidak panjang, hanya dari 3.30 petang hingga 7 malam sahaja.
Tambahan pula masalah dari segi perundangan perniagaan. Premis perniagaan Best Street Waffle ini tidak mendapat kelulusan maupun lesen dari Majlis Perbandaran Ipoh Perak. Terdapat juga keunikan pada produk Best Street Waffle ini. Ianya sesuai untuk dimakan pada setiap musim dan pada setiap hari, tidak kira pada waktu hujan atau panas, pada waktu petang atau malam. Ia juga mempunyai variasi tersendiri, iaitu dari segi sausage waffle, stick waffle. Ia juga menunjukkan produk ini berbeza dengan produk-produk waffle yang lain. Berdasarkan pemerhatian saya, terdapat banyak potensi pada perniagaan Best Street Waffle ini. Jika dipromosikan dengan lebih meluas dan menggunakan teknologi yang sedia ada, ia dapat disasarkan dengan lebih meluas. Seterusnya, mempunyai pembelian secara dalam talian. Seperti yang kita katakan, dengan negara yang arus kemodenan, mereka harus menggunakan teknologi untuk menyasarkan dan meluaskan perniagaan mereka. Selain itu, mereka juga harus memperbanyakkan jenis dan perisa terhadap waffle mereka. Mereka juga boleh menggunakan aiskrim atau sebagainya untuk mendapatkan lebih banyak perhatian terhadap produk mereka. Para hadirin sekalian, terdapat 7 elemen kaedah pemasaran, iaitu harga, produk, promosi, tempat, orang, proses dan yang terakhir ialah fizikal. Tuan pensyarah yang dihormati dan rakan-rakan seperjuangan sekalian, di dalam aspek harga untuk perniagaan Best Street Waffle ini, ianya adalah sangat berpatutan dan ialah harga yang mampu milik. Original waffle-nya berharga RM3 dan sausage waffle-nya adalah RM2 dan stick waffle adalah RM1. Berdasarkan temu ramah yang telah dibuat bersama pemilik perniagaan, produk ini biasanya dibeli oleh para pelajar atau kanak-kanak, menunjukkan mereka telah mencapai sasaran pelanggan itu dan mereka meletakkan harga yang mampu dimiliki oleh para pelajar sekolah. Di aspek produk pula, perniagaan Best Street Waffle ini mempunyai keunikan produknya, tetapi boleh ditambah baikkan dengan menitik beratkan kesihatan peralatan yang digunakan untuk mengekalkan kualiti makanan. Selain itu, perlu menambah baik dari segi pembungkusan yang lebih menarik dan meletakkan pelabelan produk yang lebih terperinci seperti logo perniagaan dan logo halal. Tidak lupa juga untuk menaik tarafkan produk dengan menambah perisa seperti aiskrim atau coklat Nutella dan keju bakar. Dari segi aspek promosi, pemasaran perniagaan ini haruslah seiring dengan kemodenan teknologi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, terdapat pelbagai platform untuk pemasaran secara percuma atau berbayar. Mereka juga boleh menggunakan aplikasi tempahan makanan secara dalam talian, tamsilnya Foodpanda, GrabFood dan seangkatan dengannya. Dengan ini, perniagaan mereka akan lebih mudah diketahui ramai dan mudah juga untuk berkembang. Kemudiannya, kupon diskaun bagi pelanggan tetap. Ia juga adalah salah satu teknik yang bagus dalam promosi. Ia membuatkan pelanggan rasa lebih seronok dan dihargai. Tamsilnya, kad kupon itu digunakan setelah membuat 5 kali pembelian dan akan mendapat 1 waffle percuma. Dengan teknik sebegitu, ia akan lebih menarik ramai pelanggan untuk datang ke premis mereka. Dari aspek tempat, Best Street Waffle berada di lokasi yang sangat strategik, iaitu Taman Meru Jalan Perdana 1 Ipoh Perak. Ia adalah kawasan yang berhampiran dengan Sekolah Rendah Cepur dan Tadika IQ Gems. Ia juga berhampiran dengan kawasan perumahan. Kini kita ketahui bahawa pemilik perniagaan Best Street Waffle ini mengutamakan faktor lokasi perniagaannya supaya ia sentiasa berdekatan dengan pelanggan sasarannya, iaitu kanak-kanak dan remaja. Di samping itu, premis perniagaannya juga berada di kawasan yang lapang dan mudah untuk parkir kenderaan. Tuan pensyarah dan rakan sekalian, sekarang kita berada di elemen kelima, iaitu orang. Penjual perlulah menepati perundangan kesihatan. Pekerja yang mengendalikan makanan
harus mengambil suntikan untuk pengendali makanan di klinik kesihatan berdekatan. Pekerja juga perlu hadiri kursus pengendali makanan dengan jurulatih yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Lebih penting lagi, pekerja perlu menepati prosedur kebersihan yang disyorkan untuk pengendalian makanan. Seperti yang kita lihat di dalam sesi temu ramah pekerja tersebut, tidak memakai sarung tangan untuk mengendalikan makanan pelanggan. Terdapat 5 langkah dalam proses pembuatan wafer ini. Yang pertama, tepung wafer perlulah dibancuh. Antara bahannya tepung wafer, tepung gandum, minyak, telur, air dan garam. Yang kedua, pelantah disapukan di mesin wafer untuk menambah kerangupan dan mengelakkan wafer melekat di mesin. Yang ketiga, wafer dimasak selama 3 minit. Yang keempat, meletakkan inti yang dipilih oleh pelanggan dan disapukan pada wafer serta dipotong kepada 4 bahagian. Akhir sekali, wafer dimasukkan ke dalam bungkusannya. Yang terakhir ialah aspek fizikal. Premis perniagaan Best Street Wafer haruslah dinaik tarafkan dengan menyediakan tempat menunggu atau tempat makan yang selesa bagi pelanggan. Seperti yang kita ketahui, penyediaan wafer mengambil sedikit masa sebelum dijamukan kepada pelanggan. Lebih penting lagi, mendaftarkan premis kepada SSM, Kementerian Kesihatan serta Majlis Perbandaran untuk mendapatkan lesen niaga yang sah. Dengan itu, perniagaan Best Street Wafer mudah untuk dimajukan. Kesimpulannya, berdasarkan analisa yang telah saya sampaikan, perniagaan Best Street Wafer ini berpotensi untuk dimajukan pada masa akan datang sekiranya diterapkan kaedah pemasaran 7P dengan konsisten. Selain itu, perniagaan ini juga perlu penambahbaikan dari segi pemasaran dan pengurusan. Di sini kita sudah sampai kepada penghujungnya. Sebelum saya menutup pembentangan ini, ingin saya mengungkapkan sebuah pantun. Kota Semarang, kota Jepara, kotanya cantik di waktu malam. Sampai di sini saya bicara, saya akhiri dengan salam. Sekian, terima kasih.